Martabat Felda akan terus diangkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Masalah perumahan generasi kedua dan ketiga Felda akan diberi keutamaan dan perhatian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Felda akan terus diangkat martabatnya melalui pelbagai program penjanaan ekonomi masyarakat Melayu. Malam ini dengan Felda, cerita masalah Felda, apa yang kita telah lakukan, tapi pengumuman yang lain tidak boleh dibuat sekarang, akan dibuat di masa akan datang. Tapi percayalah, kita akan laku yang disebut in uridu illal islah mastata'tu. Kita gunakan sedaya upaya kita bawa perubahan ke arah kebaikan. Jadi apa yang rakan-rakan keluarga Felda lakukan dan putuskan itu sangat penting. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama Komuniti Felda dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah di Dewan Sivik Felda Seberang Tayur. Kerjasama antara agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dapat mengelakkan pertindihan usaha bagi menoktakan kemiskinan tegar. Perdana Menteri berkata ia boleh dilaksanakan bersama Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang banyak membantu mengurangkan kadar kemiskinan negara sejak tahun 1987. Saya akan bincang selain Benda Mara, saya akan bincang dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. Dan Datuk Seri Zahid mengetuai satu kementerian yang penting, pembangunan desa dan wilayah. Dan di situ ada Felda, ada Rizda dan pelbagai inisiatif. Dan baru-baru ini diadakan karnival usahawan desa. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Kenduri Rakyat AIM bersama Perdana Menteri di Kolej Universiti Tati di Kemaman, Terengganu. Sementara itu, Perdana Menteri optimis calon yang diketengahkan Barisan Nasional BN mampu menggalas tanggungjawab jika diberi mandat menyandang kerusi Parlimen Kemaman pada pemilihan Sabtu ini. Dan rekod beliau sebagai Parlimen Tentera itu rekod yang baik, yang tidak ada cacat celaknya. Sekurang-kurangnya orang Kemaman ingat Kemaman, betul. Lebih daripada itu, ingat dan kenang jasa orang yang menjaga, pertahankan bumi bertuah, setiap inci bumi bertuah ini. Beliau berkata demikian dalam ceramah Mega Perpaduan Madani PRK Kemaman di Cukai, Kemaman. Malaysia perlu perkukuh aspek utama seperti infrastruktur pembangunan, penyelidikan dan pembangunan R&D, pendidikan dan latihan, integrasi teknologi serta kerjasama global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia bagi memastikan hub ekonomi halal negara terus berdaya maju dan kondusif. Menurutnya, Malaysia mendapat pujian daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam menyediakan garis panduan model pelabelan makanan halal bagi pengguna Islam di seluruh dunia. In its commitment to build the halal industry by emphasizing the importance of collaboration among government and key private stakeholders, recognizing that successful development in halal is a collective responsibility, Malaysia continues to advocate for cooperative efforts as no single nation or stakeholders can achieve the goal alone. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Persidangan Islam dan Ekonomi Halal Antarabangsa 2023 serta Persidangan Islam Ekonomi dan Keuangan Antarabangsa 2023 di Putrajaya. Digitalisasi sektor pembinaan akan terus dirancangkan Kementerian Kejeraya KKR bagi mempercepat penggunaan teknologi melalui Dasar Pembinaan Negara 2030 NCP 2030. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata dasar tersebut menjadi rujukan bagi mempercepat adaptasi teknologi sektor pembinaan bertujuan membantu Malaysia mencapai pertumbuhan yang mampan demi manfaat masyarakat.
Jelasnya, ia juga dapat membantu meningkatkan peluang tenaga kerja di negara ini serta mengurangkan kebergantungan kepada guna tenaga asing melalui pengukuhan kompetensi dan adaptasi teknologi. Tumpu juga kepada mengadaptasikan teknologi dan digital, ya. JKR dalam industri pembinaan, CIDB untuk upskilling pekerja-pekerja kita supaya menggunakan teknologi dan digital punya teknologi, Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence dan sebagainya. Kita sudah tentunya akan mengurangkan objektif utama kita, mengurangkan kebergantungan industri pembinaan ini kepada buruh. Lebih-lebih lagi kebergantungan kita kepada buruh asing. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Wisma Berita Angkasa Puri. Menjelang program setahun pentadbiran Kerajaan Madani pada 8 hingga 10 Disember di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti, Menteri Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Dato' Ewan Benedict berkata, pelbagai susunan program telah dirangka kementeriannya. Antaranya adalah padanan perniagaan, pembiayaan usahawan mikro, kecil dan sederhana, jualan mega madani yang mencakupi jualan rahmah, jualan madani koperasi, jualan agro madani, kaunseling, perniagaan dan banyak lagi. Mengambil bahagian jualan harapan saya supaya lebih ramai rakyat Malaysia yang mencuburi gerakan keusahawanan dan gerakan koperasi sebagai antara cara kita untuk menambah pendapatan rakyat, menyediakan pekerjaan dengan mencuburi keusahawanan dan juga koperasi, dan yang ketiga untuk kita melihat gerakan ini sebagai inisiatif menoktahkan kemiskinan. Lebih 183 usahawan KUSKOP juga akan mengambil peluang membuat jualan dengan menawarkan harga berpatutan. Rakyat juga berpeluang untuk melihat pencapaian kerajaan melalui pameran pencapaian semua kementerian beserta perancangan jangka masa panjang kerajaan. 345 penduduk terjejas banjir di Kelantan masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. Setakat jam 12.30 hari, mereka yang terdiri daripada 108 keluarga itu berada di 2 PPS di Bacuk dan 1 di Pasir Mas. Pemantauan berterusan dibuat bagi memastikan tindakan awal dapat diambil jika berlaku sebarang keadaan luar jangka. Perkembangan lanjut bersama Fikri Zaib di Rantau Panjang. Silakan Fikri. Baik, terima kasih. Saya ketika ini berada di belakang saya ini adalah Sungai Golok, sungai yang memisahkan antara sempadan Malaysia Thailand di Kelantan ini. Dan apa yang dapat saya kongsikan, inilah keadaan terkini, keadaan Sungai Golok ini. Dan ketika ini, kalau kita tengok, air telah pun surut sebenarnya. Dan tengah hari ini saya ditemani oleh pegawai operasi Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Rantau Panjang, Encik Samsul Faizal Mansur. Jadi mungkin kita nak tahu sikitlah Cik Samsul, dari segi pendekatan yang dibuat oleh bomba sendirilah. Air pun mungkin dah beransur baik jadi sepenuhnya. Macam mana setakat ni? Okey, bagi kami bomba di Rantau Panjang, biasanya untuk paras air kita tengok, kita pantau 4 kali sehari lah. Walaupun air makin surut, tapi kita sentiasa membuat pemantauan lah bagi untuk keselamatan penduduk Rantau Panjang. Jadi kalau kita tengok beberapa hari lepas 9 meter dan pada hari ini 7.5 meter, macam itulah air dah makin turun. Tapi masih lagi kampung-kampung ada air banjir, dan kita pun masih membuat pemantauan lah di kampung-kampung yang masih dinaiki air, dan bagi nasihat pada penduduk jaga keselamatan dari segi rumah tangga, anak-anak dan sebagainya lah. Dan tempat-tempat pemindahan pun kita sentiasa membuat lawatan dan pemantauan di sana lah, bagi nasihat dan kata-kata semangat kepada penduduk lah. Jadi dari segi aspek pemindahan sendiri, macam mana setakat ni? Pemindahan tu masih berlaku ataupun tak ada lah pemindahan setakat ni kalau operasi-operasi tu? Untuk pada hari ini kita belum terima lagi lah panggilan daripada mana-mana penduduk untuk buat pemindahan. Jadi PPS masih buka di
SK Tok Deh lah bagi penduduk-penduduk yang dilanda banjir lah. Itu je lah. Jadi setakat ni koordinasi bersama pihak berkuasa lain macam polis ataupun APM sekali, macam mana koordinasi penyelarasan tu? Okey, kita dengan agensi lain kita bekerjasama, di antaranya ialah PDRM, JPAM, ATM dan kita berpusat di PKOB Pejabat Tanah lah. Dan pekalah hadapan di Balai Bomba Rantau Panjang dan kita berkumpul di sana lah. Apa-apa hal aktiviti apa semua bermula di Balai Bomba Rantau Panjang. Terima kasih Encik Nasser sudi bersama berita pada tengah hari ini. Saya fikir itu saja dulu perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung dari Rantau Panjang ini. Kembali ke rakam menyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Fikri. Baik, sementara itu di Terengganu, 22 penduduk terjejas daripada 5 keluarga masih berada di PPS SK Atas Tol di daerah Kuala Terengganu. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, penduduk tidak dapat pulang ke rumah masing-masing disebabkan air bertakung berpunca daripada masalah perparitan dan kawasan tanah rendah. Baik, seorang pekerja ladang warga Indonesia maut dengan keadaan mayat ditemukan tidak sempurna dipercayai di baham harimau di ladang getah Kampung Kuala Tol di Gua Musang semalam. Mangsa dikenali sebagai Syabaini, 36 tahun, ditemui di kawasan Cerun pada pukul 5.30 petang. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata pihaknya menerima laporan pada jam 1.30 petang daripada Ketua Ladang memaklumkan kejadian pekerjanya yang dibaham binatang buas dipercayai harimau. Menurut beliau, gerakan SAR terdiri daripada anggota polis, kaki tangan Pejabat Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Gua Musang dan penduduk setempat. Usaha dijalankan kira-kira sejam di tempat kejadian dan menemui mangsa sekitar 200 meter dari lokasi motosikalnya. Ketika ditemui, mangsa sudah meninggal dunia dalam keadaan jasad tidak sempurna. Mayat mangsa dibawa keluar oleh pasukan SAR pada pukul 6.16 petang dan dihantar ke unit forensik Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Siasatan lanjut masih diteruskan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sementara itu, pihak perhilitan akan meneruskan pemasangan kamera dan perangkap harimau dalam usaha mengesan serta menangkap harimau tersebut. Beli! Betul lah, Shopee ada penghantaran percuma. Kena berbayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee. Beli sekarang di Shopee. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Hai, saya Fendi Muhammad. Temui saya dalam Sembang-Sembang ASNB 2023 dan kita akan membicarakan tentang topik ASP, dividen rendah. Betul ke rugi? Sembang-Sembang ASNB. Bertemu kembali. Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang serentak hari ini. Antara tumpuannya, tindakan berhubung kenyataan berunsur kebencian di media sosial. Untuk perinciannya, terus sahaja bersama Fauzura Yusof di Parlimen. Silakan Fauzura. Baik Farhatul, 147 kandungan berunsur kebencian berkaitan konflik Palestin-Israel diturunkan dengan kerjasama penyedia platform media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata tindakan itu dilakukan bagi tempoh 1 Oktober hingga 15 November lepas. Langkah ini akan diteruskan bagi memelihara keamanan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Bagi memastikan kandungan berunsur kebencian yang membabitkan isu konflik Palestin-Israel ini dapat diatasi dengan baik. Beliau menjawab soalan asas United Noritas Swal di Dewan Negara. Sementara itu, Fahmi turut memberitahu penyedia aplikasi media sosial akan dipanggil untuk berbincang isu kandungan iklan jelik di platform terlibat. Ia bagi memberi penegasan supaya iklan berbau seksual dan seumpamanya tidak dimainkan di negara ini. Kebiasaannya ad yang disajikan kepada kita adalah juga berdasarkan apa yang algoritma itu anggap kita suka tonton ataupun kita suka tengok.
Kalau kita suka tengok, saya bagi contoh, kalau kita suka tengok kereta, ya, maka kereta lah yang disajikan. Kalau kita suka tengok hair dryer lah yang disajikan. Jadi saya ambil maklum isu ini dan memang pelbagai platform media sosial dia ada algoritma dia sendiri kerana isu algoritma ni adalah isu yang agak bermasalah dan dia boleh mengakibatkan satu bentuk tunnel syndrome ataupun silo ataupun echo chamber yang mana orang suka kucing je lah yang dia tengok. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Hussein Ismail di Dewan Negara. Baik ini pula di Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali memaklumkan beberapa dasar akan digubal untuk tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Agensi Pengurusan Bencana NADMA juga sedang menyemak dan juga mengemaskini arahan keselamatan negara 19 dan 20 untuk memperkukuhkan pengurusan bencana negara. Kita juga dalam proses untuk menggubal di dasar DRR, dasar pengurangan risiko bencana dan juga mempertimbangkan wujudnya satu akta khusus untuk kita meningkatkan kesiapsiagaan. InsyaAllah sebaik saja mendapat kelulusan dasar daripada Kabinet nanti, kita akan membuat pelbagai sesi libat urus. Beliau menjawab soalan Wakil Rantau Panjang Datuk Zailah Muhammad Yusof. Berhubung pengecualian visa 30 hari kepada pelancong Cina dan India yang berkuat kuasa esok, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong Kok Seng berkata inisiatif itu bakal merangsang pertumbuhan industri pelancongan negara. Secara tidak langsung ini akan dapat mencana ekonomi industri berkaitan pelancongan seperti perhotelan, peruncitan, pengangkutan dan sebagainya. Dalam pada itu, pembinaan tambahan struktur yang mengundang risiko kebakaran boleh diambil tindakan di bawah Akta Bomba. Ia termasuk ubah suara melampau dengan menambah ruang bilik sewa sempit. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Ngakoming berkata antara akta yang boleh digunakan adalah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 serta Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Kesalahan boleh sampai denda RM50,000, penjara 3 tahun dan juga sekiranya kesalahan itu berterusan setiap hari, dendanya boleh digandakan RM100 setiap hari. Selepas bangunan itu siap dibina. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Alustar Afnan Hamimi Taib Azamuddin. Baik, sekian dahulu perkembangan Parlimen untuk waktu ini dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri. Silakan Farhatul. Terima kasih Fauzura. Baik, berita tengah hari berehat seketika kembali selepas ini. Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Penyertaan Malaysia pada persidangan Konvensyen Rangka Kerja mengenai perubahan iklim pertubuhan Bangsa Bersatu UNFCCC COP 2028 memberi ruang untuk mempromosi dasar teknologi hijau negara. Ini termasuk agenda karbon sifar bersih 2050 selain Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR. And then tomorrow night we have our Pengarah Rantau Asia Pasifik Majlis Industri Tenaga EIC Azman Nasir berpandangan masih banyak peluang pelaburan baharu berpotensi dibangunkan, umpamanya dalam bidang perdagangan karbon dan bahan api bio. Bidang hidrogen dan bidang carbon capture which sudah pun bermula, sudah pun dilakukan, terutama di Sarawak.
Dua-dua bidang adalah sebidang yang mempunyai potensi yang besar. Tapi tadi pun kita dengar daripada Stuart Broadley mengatakan bahawa SAF pun adalah satu bidang yang perlu diceburi dengan secara lebih meluas. Sebab demandnya banyak tetapi supply-nya sedikit. Jadi any businessman, siapa yang usahawan, that is the best environment to be involved in business. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Negara. Perhimpunan tahunan COP28 bermula hari ini hingga 12 Disember di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi dengan aktiviti jualan dilihat terus menguasai indeks utama di tengah-tengah prestasi semalaman Wall Street yang bercampur-campur. Indeks FBM KLCI susut 0.81 mata kepada 1445.26 mata setakat pukul 12.35 tengah hari. Di kaunter saham aktif Kangar meningkat setengah sen kepada 21.5 sen. Diikuti Velesto naik 1 sen kepada 23 sen. Sebaliknya Top Glove turun 3.5 sen kepada 82.5 sen. Manakala Nestle terus mendahului kaunter saham paling untung dengan meningkat 90 sen kepada RM122.60. Disusuli FNN naik 44 sen kepada RM28.48 dan Panamay bertambah 34 sen kepada RM17.96. Nilai ringgit diniagakan rendah berbanding dolar Amerika pada sesi awal dagangan pagi tadi. Ia didorong peningkatan mata wang negara maju itu selepas data ekonominya menunjukkan perkembangan lebih pantas pada suku ketiga. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.65 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.49 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.90 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.33. Selepas tempoh gencatan senjata yang terbaru tamat, Hamas sedia melanjutkan gencatan senjata dengan rejim Zionis selama 4 hari lagi. Ini akan membolehkan lebih ramai tebusan Israel dan tahanan Palestin dibebaskan menerusi perjanjian itu. Perkembangan itu dimaklumkan sumber Hamas pada Rabu yang turut memaklumkan pihak pengantara sudah berusaha menghentikan konflik. Seramai 60 tebusan Israel dan 180 tahanan Palestin telah dibebaskan setakat ini. Qatar yang bertindak sebagai pengantara berkata mereka sedang berusaha untuk gencatan senjata yang mampan. Bekas Setiausaha Negara Amerika Syarikat Henry Kissinger meninggal dunia pada usia 100 tahun. Pemenang hadiah keamanan Nobel yang kontroversi dan tokoh diplomatik itu menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Connecticut. Perkara itu disahkan Kissinger Associates Incorporated dalam satu kenyataan. Dilahirkan di Jerman pada 27 Mei 1923, nama sebenarnya ialah Heinz Alfred Kissinger. Beliau menjadi warga negara Amerika melalui penaturalisasian pada tahun 1943. Mendiang pernah berkhidmat sebagai setiausaha negara dan penasihat keselamatan negara di bawah dua Presiden Amerika iaitu Richard Nixon dan Gerald Ford. Biarpun telah meninggalkan pentadbiran pada 1977, beliau kekal sebagai suara yang menonjol dalam isu dasar luar lama Amerika. Beliau juga pernah menjadi penterjemah bahasa Jerman dalam tentera Amerika. Menjelang Liga Hoki Remaja Malaysia MJHL 2023, Tenaga Nasional Berhad TNB diumumkan sebagai penaja utama dalam kejohanan yang akan membuka tirainya pada 5 Disember depan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal memaklumkan TNB memperuntukkan sebanyak RM1 juta bagi melancarkan kejohanan berkenaan.
pembiayaan RM1 juta oleh Tenaga Nasional Berhad untuk membiayai kejohanan Piala Dunia Remaja. TNB adalah penaja utama dengan RM1 juta. Kita ada banyak lagi sponsors yang datang, tapi dalam itu juga kami merasakan TNB lah yang menjadi penaja utama rasmi bagi kejohanan ini untuk World Cup, Junior World Cup. Dan kami amat bersyukurlah kerana dapat menjalinkan hubungan baik berterusan bersama dengan Tenaga Nasional Berhad. Pada majlis sama, skuad hoki remaja lelaki negara akan tampil dengan jersey baharu yang mengekalkan warna kuning dan hitam pada saingan Piala Dunia Remaja 2023 berlangsung pada 5 hingga 16 Disember ini. Warna jersey Aksi Liga Juara-Juara, Arsenal memastikan tempat ke pusingan 16 terakhir sebagai juara kumpulan B selepas melakar kemenangan besar 6-0 ke atas Lens awal pagi tadi. Anak buah Mikel Arteta hanya memerlukan satu mata bagi mengesahkan tempat pusingan seterusnya. Namun mereka tetap mempamerkan aksi agresif untuk membenam lawan dari Perancis itu di Stadium Emirates. The Gunners meledak 4 gol dalam tempoh tidak sampai 30 minit menerusi Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Beberapa minit sebelum rehat, giliran Kapten Martin Odegaard menambah gol ke-5 tuan rumah. Gol ke-6 Arsenal dijaringkan Jorginho pada minit ke-86 selepas menyempurnakan sepakan penalti sekaligus melengkapkan kemenangan terbesar mereka musim ini. Dengan berbaki satu perlawanan, The Gunners sudah terjamin untuk menghuni tangga teratas kumpulan berkelebihan 4 mata di depan PSV Eindhoven. PSV turut layak sebagai naib juara kumpulan selepas menang 3-2 di Sevilla. Dalam pada itu, Real Madrid turut mengesahkan kedudukan juara kumpulan C selepas menewaskan kelab Itali Napoli 4-2. Napoli terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Giovanni Simone pada minit ke-9. Bagaimanapun, Rodrigo dan Jude Bellingham pantas memusnahkan kelebihan itu pada minit ke-11 dan 22. Andre Frank Zambo Anguissa kemudian menyamakan kedudukan buat pelawat sejurus selepas rehat. Real terus rancak mengatur serangan dan hasilnya pemain remaja Nico Paz meletakkan pasukannya di depan selepas 84 minit. Gol keempat Real pula dijaringkan Joselu pada masa kecederaan sekaligus mengekalkan rekod 5 kemenangan dalam saingan kumpulan. Tular baru-baru ini dakwaan seorang pakar sismologi dan gempa bumi mengatakan Malaysia bakal dilanda gempa bumi yang sangat dahsyat serta telah memasuki lingkaran api Pasifik. Negara ini katanya bakal menghadapi gempa bumi skuad 6 magnitude di semenanjung Malaysia, manakala di Sabah dan Sarawak pula bakal mencecah 7 magnitude. Video yang berdurasi 47 saat itu telah menimbulkan kerisauan orang ramai, lebih-lebih lagi ekoran daripada kejadian gempa bumi bersiri yang berlaku di Turki, Maghribi, Jepun serta Indonesia. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran terbabit palsu. Melalui hasil semakan MyCheck dengan seorang penyelidik geologi gempa bumi mendapati, kejadian gempa bumi tidak boleh diramal bila ia akan terjadi. Tambah MyCheck, malah ia mengambil masa jutaan tahun untuk Malaysia memasuki lingkaran api Pasifik tersebut. Menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.